Dan ini telah create reaksi yang pelbagai. Betul. Besar. Betul. Zalina keluar statement, Nurul Zahid keluar statement, Fuad Zakashi keluar statement, kononnya Samsul Iskandar telah mencalakan imej Perdana Menteri. Betul. Dr. Akmal pula challenge supaya Samsul Iskandar lawan lagi sekali di Bagan Datuk. Betul. Dan yang terbaru, Fuzia Saleh. Oh, ramai yang sindir. Kita kembali ke siri podcast Ramai Yang Sindir. Yang ini adalah siri podcast yang membincangkan tentang beberapa isu politik, isu ekonomi, dan juga minggu ini kita bersama dengan saya, Dr. Afif, dan juga hos jemputan kita, Saudara Sultan Mukaya. Kita telah membincangkan tadi tentang belanjawan yang akan dibentangkan oleh PMX. Betul. Tapi Saudara Sultan, saya tahu kita dalam minggu ni juga kita ada dengar tentang satu isu yang hangat lah. Yang sedikit sebanyak akan mungkin mencerminkan keadaan kestabilan kerajaan campuran Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni, iaitu temu bual atau pendedahan eksklusif yang dibuat oleh Ketua Sosial Politik kepada Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar, yang juga merupakan calon Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang lalu di Parlimen Bagan Datuk. Di dalam siri podcast Apa Cerita. Jadi dia telah mendedahkan kononnya bahawa dan menggambarkan seolah-olah keputusan Bagan Datuk, pilihan raya umum Parlimen Bagan Datuk, yang mana Datuk Seri Zahid Hamidi hanya menang dengan tak sampai 400 undi majoriti, adalah kerana dia sendiri seolah-olah menggunakan wisdom dia untuk memberi laluan dan juga mendapat panggilan daripada pada ketika itu pemimpin Pakatan Harapan yang paling utama, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang memberitahu kepada Samsul Iskandar supaya to sort of let it go lah. Jangan challenge lagi untuk membolehkan keputusan itu memihak kepada Zahid Hamidi. Betul. Dan ini telah create reaksi yang pelbagai. Besar. Betul. Zalina keluar statement, Nurul Zahid keluar statement, Fuad Zakashi keluar statement, kononnya Samsul Iskandar telah mencalakan imej Perdana Menteri. Betul. Dr. Akmal pula challenge supaya Samsul Iskandar lawan lagi sekali di Bagan Datuk. Betul. Dan yang terbaru, Fuzia Saleh. Ini antara tokoh baru dalam PKR kerana dia telah diangkat sebagai Setiausaha Agung yang baru, menggantikan Datuk Saifuddin Nasution. Yang mana Fuzia juga mengatakan bahawa PKR berpandangan kenyataan Samsul itu tidak wajar. Now Samsul Iskandar dalam menceritakan ini ketika podcast tu, bagusnya kan ada podcast ni, orang suka cerita. Dia telah menimbulkan reaksi pelbagai daripada pelbagai orang ni, yang menyebabkan sekarang kita bertanya, adakah kerajaan ini, kerajaan campuran ini atau gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni akan mampu kekal dan bertahan sehingga PRU nanti? Saya tak tahulah YB sama dia tersasul ke, disengaja ataupun excited ke, overexcited ke. But one thing is for certain lah kan, dia menceritakan kebenaran. Dia menceritakan kebenaran apa yang terjadi waktu tu, malam tu. So waktu tu dia cakap PMX Datuk Seri waktu tu call dia dan bagi tahu untuk let it go kan. The first question to be asked kan, dia cakap waktu tu kerajaan the party lah, the party tu, komponen ni will fight against Zahid, will fight against Najib and all those things kan. Tapi penjarakan kan, tapi rupa-rupanya belakang tu dah ada rancangan, dah ada komplot. Sebab dia cakap waktu tu pukul 3 pagi letter was already signed. Takkan letter was signed kalau tak pernah bincang dulu sebelum tu. It makes you think. Sebenarnya dia ni menipu rakyat ke? What do you think? Saya menipu rakyat tu sudah pasti. Itu dah lama. Itu dah lama ya? Lama, established. Bahkan saya pernah sebut dan komen sebelum ni. Kerana Datuk Seri Zahid sendiri dalam Perhimpunan Agung UMNO pernah sebut di hadapan perwakilan dan diterima oleh perwakilan, no Anwar, no DAP dalam ucapan beliau. Betul. Tapi akhirnya beliau terima.
untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar. Dan juga kali ini pula bila disahkan pula lagi, bahkan Datuk Dr. Ashraf Wajdi juga sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional mengesahkan pada malam pilihan raya tu, Datuk Seri Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung PKR dan juga Setiausaha Agung PH Pakatan Harapan ketika itu telah pergi ke pejabat UMNO untuk berjumpa dengan UMNO pada ketika itu. Walaupun mereka deny waktu tu, walaupun mereka deny. Mereka deny waktu tu. Maknanya sekarang ni telah terbukti lah. Betul. Bahawa memang ada komplot itu. Dan saya tidak pelik pun. Bahkan saya sendiri pernah berhubung dengan Saudara Samsul ketika selepas pilihan raya umum itu, bertanya kepada beliau, adakah beliau bercadang untuk meneruskan dengan petition pilihan raya? Kerana majoritinya sangat sikit. Ya, bila undi rosak tu 800. 800. Undi rosak 800. Betul. Tapi pada ketika tu, Datuk Seri Samsul maklumkan kepada saya, most likely tidaklah, kerana dia telah dilantik sebagai ketua setiausaha politik dan sebagainya. Jadi inilah mungkin kompromi politik yang berlaku. Dan sebenarnya kita tak terkejut pun bahawa perkara-perkara ini akan dibuat oleh mereka yang bernama seperti Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi demi memastikan matlamat mereka tercapai. It's a marriage of convenience lah. Datuk Seri Anwar nak jadi Perdana Menteri. Zahid Hamidi nak ada dalam kerajaan supaya dia dapat menyokong mana-mana Perdana Menteri yang mampu untuk menyelamatkan Zahid daripada kes mahkamah dia yang sedang berjalan. 47 kes pertuduhan SPRM. Betul. Pecah amanah dan juga salah guna kuasa dalam Yayasan Akabudi. Maknanya kedua-dua mereka ni telah berjaya mencapai matlamat mereka tu dengan gabungan ini. Betul. Dan juga melalui mengkhianati rakyat. Because expression mereka waktu tu, contohnya waktu PMS waktu tu, dia ada cakap no Anwar, no Najib, no Zahid. Tapi sekarang ni satu jadi TPM. Anak-anak dia pula sekarang dah masuk jadi ahli lembaga pula. Board matret pula. So dapatlah juga. On this other side pula cakap takkan no DAP, no what lah. Sekarang boleh berceria, cium-cium mulut. Duduk sama-sama So kianat rakyat tu, I cannot take it actually, to be honest. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, dia menunjukkan seolah-olah politik ni dia tak ada limit. You boleh do whatever you want to do. Walaupun kita tahu benda tu secara prinsipnya melanggar etika kita dalam, bukan soal politik tapi dalam etika moral kita. Betul. Our morality, our moral conscience kita. Tetapi demi kuasa mereka sanggup lakukannya. Bahkan saya juga tertarik bila sekarang ni semakin ramai mereka yang pernah bersama dengan PH, macam saya dulu pun pernah bersama dengan PH. Betul. Mula mengkritik PH bukan kerana kita marah, kita jadi pembangkang ke tidak, tetapi kerana apa yang diperjuangkan sebelum ni, prinsip-prinsip yang mereka pegang sebelum ni, itu macam sudah tak ada value. Correct. Tak ada nilai. Dan kononnya atas pretext, kita kena jaga kestabilan politik. Kita kena jaga kestabilan politik. Adakah itu alasannya? Kerana kalau itulah alasannya, saya maksudkan it's easy scapegoat atau jalan pintas untuk nak menafikan bahawa perjuangan yang meletakkan PH hari ini di mana kedudukan mereka berada adalah atas asas-asas prinsip-prinsip perubahan yang mereka nak lakukan. Tetapi tak buat. Dan saya percaya rakyat tahu dan rakyat menilai perkara ini. Dan saya yakin dalam PRU yang akan datang, rakyat akan menghukum Pakatan Harapan terutamanya atas kesepakatan mereka dengan Barisan Nasional pada hari ini. Correct. I think people always thought that PMX ni akan jadi that statesman that will be visionary. Tapi sebenar-benarnya he is a politician. Dia tunjukkan dia ni orang politik. Machiavelli. Yes. And he'll go to all limits to achieve what he want, which is to become the prime minister. Walaupun ditibai dia punya penyokong dia tak kisah. Walaupun dia drop all his manifestos, dia tak kisah. Walaupun dilupakan semua reform dia tak kisah. Asal jadi Perdana Menteri. Sebab tu saya suka sebenarnya bila berlaku yang baru ni, apa sahabat saya dulu ni, Saudara Samsul Iskandar sebut tu, dan menunjukkan
atau cuba menggambarkan apa transpired pada malam pilihan raya itu, suspicion kita tentang perkara ini telah berlaku tu lama dah. Betul. Sebelum ni pun kita dah suspek dah. Oh, Samsul ni mesti beri laluan dan sebagainya. Ya. Yeah. Now mereka mengesahkan. Jadi sebenarnya ada banyak sekarang ni. Macam contoh, cakap-cakap tentang, bahkan diterbitkan oleh Bloomberg, tentang bagaimana Perdana Menteri mengarahkan SPRM untuk tidak mengambil tindakan, untuk seolah-olahnya menyekat siasatan daripada berlaku dan sebagainya. Saya takut sebenarnya rumor-rumor ni bukanlah rumor sebenarnya, tetapi memang benda yang sedang berlaku. Dan kalau inilah yang sedang berlaku, apabila aparatus kerajaan dipergunakan, sistem kehakiman at jeopardy. Agensi-agensi seperti MACC, Perlis ini digunakan untuk tujuan-tujuan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti ini. Bahkan boleh menyebabkan hilangnya prinsip moral sebagai agensi yang sepatutnya ada integriti. Maka sebenarnya adakah kita ni kembali kepada zaman yang dulu waktu kita reformasi kita lawan? Dulu waktu kita reformasi itu kami pergi berhimpun dan sebagainya melawan ketidakadilan dan kebobrokan sistem itu. Betul. The corruptness of the system. Yes. Tetapi sekarang ni kita nampak seolah-olah lepas dah jadi Perdana Menteri kembali balik menuju ke arah itu. Betul. Kerana dalam tempoh hampir 26 tahun reformasi, bahkan tolaklah Perdana Menteri jadi Perdana Menteri, PMX jadi Perdana Menteri ni 2 tahun. Kita tolak lah. 24 tahun. Yeah. Dalam tempoh 24 tahun tu, ada banyak sebenarnya agenda reform yang dapat dicapai. Yeah. Antaranya hak berhimpun. Ya, betul. Kita dapat lihat integriti dari kalangan kaki tangan awam dan juga kuasa MACC untuk menyiasat itu semua semakin besar. Betul. Bahkan pelantikan baik politik, ahli menteri dan sebagainya tu diskrutini antara reform yang telah berlaku. Kalau perhimpunan aman, dulu pergi perhimpunan kena tear gas. Betul. Now kita boleh berhimpun secara aman. Betul. Tak perlu permit, tak perlu bagi. Dan ini semua berlaku dalam tempoh keadaan PMX tak perlu jadi Perdana Menteri. Benar. Now PMX jadi Perdana Menteri. Betul. And we are reversing to a state where ada banyak tekanan-tekanan dan juga tindakan-tindakan yang pada saya draconian diambil untuk memastikan suara rakyat, suara akademia, suara orang politik juga dibungkam dan juga disekat daripada terus bercakap. Betul. Macam hari ini kan saya terbaca academicians, right? Ahli akademik tidak dibenarkan untuk memberi sebarang kritikan kepada kerajaan. Ya. Why is that? Itu di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Right? Why is that? That doesn't make sense. Kalau ahli akademik tak dapat kebebasan untuk bersuara, then no point. No point. No point. No point. Kerana pada kita ahli akademik ni telah diberikan mereka guided by etika, the scientific ethics dan juga the morality ethics lah yang mereka pegang untuk produce a good write up atau menghasilkan karya-karya atau tesis yang bermutu. Jadi bila ada sekatan seperti ini, maka we are not moving forward, we are moving 5-10 steps behind. Seolah-olah demi nak mengekalkan kuasa yang ada, maka perlulah dilakukan benda-benda ini untuk membungkam suara-suara kritik terhadap Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, kalaulah saya mungkin nak lontar kepada saudara Samsul Iskandar lah. Sebab dia yang memulakan spark benda ni. Now semua orang respon. Now he's standing alone, trying to defend his both own sides tak nak support dia. Dua-dua tak nak support dia. Saya ada beberapa lah soalan kalau saya dapat jumpa saudara Samsul Iskandar ni secara personal. Soalan pertama saya adalah kursi mana dia nak bertanding lepas ni? Baik. Adakah dia akan kembali ke Bagan Datuk? Saya rasa mungkin sukar. Baik. Kita tak tahu. Keduanya, dia ada menyebut bahawa dia kata justifikasi kononnya kenapa dia perlu biarkan Datuk Zahid menang pada malam tu, tak perlu ada perkiraan semula dan sebagainya, adalah supaya dapat membentuk kerajaan campuran tu. Maknanya PH ada 82, UMNO ada 30. Maka dapatlah 112.
Saya nak tanya pada Samsul Iskandar, kalaulah malam tu dia challenge dan dia menang, ada 83 undi, apakah PH tak bergabung UMNO? Atau sebenarnya PH hanya bergantung pada Zahid sahaja, kerana UMNO secara keseluruhannya, majoriti pada mereka tak setuju untuk bergabung dengan PH. Jadi kalau itulah sebenarnya yang cara Samsul Iskandar sebut, kalau dia pergi push lagi, dia menang, maka tak bentuk kerajaan. Betul. So ini komplot untuk menyelamatkan Zahid. Ya. So in a way, Anwar was trying to save Zahid. Anwar dalam masa yang sama dia kill two birds with one stone. Dia dapat jadi Perdana Menteri, dan masa yang sama dia dapat selamatkan Zahid. So sebenarnya it's a shared vision lah. I see. Dan komplot ni saya percaya mungkin dah bermula lebih lama daripada tu. Dan menyebabkan daripada rakaman-rakaman suara yang pernah keluar kan? Ya, cikgu dan anak muridnya. Betul. Dan kalau kita tengok ketika Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun, mereka kacau, bawa keluar 11 ahli parlimen dan sebagainya, timbalan menteri letak jawatan apa semuanya, hilang kepercayaan pada Tan Sri Muhyiddin, maka terpaksa tukar Perdana Menteri. Betul. Yeah. Tukar kepada Datuk Seri Ismail Sabri pun berlaku benda yang sama. Yang mana Datuk Seri Ismail Sabri terpaksa memanggil pilihan raya lebih awal. Betul. Kerana tekanan yang dikenakan oleh so-called PWTC pada ketika itu. Tim PWTC lah, Zahid Amini. Jadi Samsul Iskandar, Datuk Seri Samsul Iskandar, good luck. Anda dah buka satu Pandora box yang menarik untuk kita tengok. Dan saya percaya selepas ni akan ada lagi mereka-mereka yang akan keluar. Dia pasti akan ada reaksi terhadap kenyataan-kenyataan seperti ini. Kita pastinya mengharapkan kalau boleh berlaku perubahan kerajaan tu sebelum pilihan raya lebih baik, supaya kita dapat selesaikan isu rakyat yang dihadapi pada hari ini. Tetapi kita percaya dalam mereka cuba berpakat untuk melaga-lagakan Perikatan Nasional, sebenarnya mereka sendiri masih gagal untuk duduk sekali dan juga berfikir tentang kepentingan rakyat. Beza dengan kita, dibentuk atas kepentingan rakyat. Kita bukan dibentuk atas dasar kerana kita nak jadikan Tan Sri Muhyiddin PM, tak. Betul. Bukan kerana kita nak lantik Ustaz Adi jadi PM, tak. Dia bukan soal cita-cita individu. Betul. Tetapi is a collective ambition atau cita-cita kita untuk nak mengangkat perjuangan rakyat, terutama di Malaysia pada hari ini. Jadi kita berehat sebentar. Kita akan kembali di podcast Ramai Yang Sindir selepas ini.